Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur ke hadrat ilahi dengan limpah dan kurnianya dapat saya menjayakan dan menyempurnakan iaitu tesis latihan akademik, dan saya ucapkan terima kasih kepada penyelidik saya iaitu Ustaz Suhaimi bin Abdul Wafir yang banyak membantu dan mendidik saya semasa saya menjalankan latihan akademik ini. Jadi hari ini saya akan membentangkan latihan akademik saya yang bertajuk kepentingan mempelajari ilmu takhrij hadis, suatu kajian di Universiti Sultan Azlan Shah USAS. Jadi menurut ada satu kajian ini yang bertajuk Manhaj Takhrij dan aplikasinya kepada kitab Manhaj Al-Talibin, satu tinjauan oleh Ahmad Fawaz Fazil, menyatakan bahawa ilmu takhrij ini kurang diberikan perhatian, khususnya sama ada dalam bentuk pembelajaran maupun dalam bentuk latihan, khususnya di Malaysia. Hal ini boleh menyebabkan para pelajar dan sebahagian golongan yang sering menjawab mengenai hukum hakam tidak mampu mengikut atau erti kata lain menguatkan setiap hukum yang dilakukan yang dikeluarkan dengan kaedah usul. Jadi hal ini mendapati bahawa di universiti tempatan buku-buku atau kajian-kajian berkenaan ilmu takhrij amat kurang sekali, terutamanya yang dikarang di dalam bahasa Melayu. Jadi penyataan masalah yang utama ini adalah dia menyatakan, dalam kajian ini menyatakan terdapat banyak ilmu takhrij ini tidak diberi khusus di dalam pembelajaran. Jadi hal ini sebenarnya disebabkan adalah kerana salah satunya puncanya adalah kerana kurang rujukan dan kitab-kitab yang pelajar-pelajar boleh diguna pakai, yang terutamanya yang dikarang dalam bahasa Melayu. Jadi kebanyakannya seperti kitab-kitab yang berkait dengan ilmu takhrij hadis ini adalah banyak yang dikarang dalam bahasa Arab seperti Mu'jam Fahras dan lain-lain lah. Yang keduanya, penyataan masalah yang keduanya adalah satu kajian iaitu analisis takhrij hadis TIPT Malaysia, kajian kes di kuis. Kajian ini menyatakan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hadis-hadis yang telah ditakhrijkan oleh pelajar tidak lengkap dan lemah. Jadi antara faktor yang menyebabkan pelajar tidak bersungguh dalam mengaplikasikan pentakhrijan hadis ini adalah kerana kurang faham teknik takhrij hadis dan kurang memahami kepentingan takhrij hadis itu sendiri. Jadi menurut kajian ini, faktor ataupun punca-punca sesetengah pelajar itu tidak melaksanakan takhrij hadis itu dengan sempurna adalah kerana kurang memahami teknik-teknik takhrij dan kurang memahami kepentingan takhrij hadis itu sendiri. Oleh itu saya menjalankan kajian ini adalah untuk menjelaskan konsep takhrij hadis dan kepentingan mempelajari ilmu takhrij hadis supaya setiap pentakhrij dapat melakukannya dengan sempurna dan cekap tanpa sebarang masalah. Seterusnya kita masuk kepada objektif kajian. Dalam membincangkan dan membahaskan bahagian ini, pengkaji akan mendatangkan beberapa objektif yang perlu dibahaskan dan dikaji. Antaranya ialah mengetahui konsep takhrij hadis dan kepentingan mempelajari ilmu takhrij hadis. Yang kedua, objektif yang kedua adalah menganalisis tahap kefahaman pelajar mengenai kepentingan ilmu takhrij hadis. Seterusnya adalah metodologi kajian. Dalam menghasilkan kajian ini, antara kaedah pengumpulan data yang digunakan oleh saya bagi menjelaskan
menjalankan kajian dengan lebih tersusun dan mencapai objektif yang dikehendaki oleh pekaji. Yang pertamanya adalah reka bentuk kajian. Dalam kajian ini saya akan menggunakan reka bentuk kajian kualitatif, yang mana gaya kajian ini lebih memfokuskan kepada kajian perpustakaan dan lebih menggunakan buku, jurnal serta carian dan maklumat melalui internet, dan juga kuantitatif atau penyelidikan yang menekankan kepada fenomena-fenomena objektif yang dikawal melalui pengumpulan data daripada soal selidik yang menerangkan tentang kefahaman pelajar. Jadi kaedah pengumpulan data di dalam metod kajian ini menggunakan dua jenis kaedah asas bagi mengumpulkan data, iaitu data primer dan data sekunder. Data primer melibatkan borang soal selidik yang diedarkan kepada pelajar, manakala data sekunder melibatkan kajian perpustakaan dan analisis data menggunakan deskriptif, iaitu soal selidik. Seterusnya adalah data primer. Dalam kajian ini, pekaji mengumpul data melalui borang soal selidik yang diedarkan kepada responden. Sampel kajian adalah pelajar daripada Universiti Sultan Azhar Shah seramai 100 orang, dan soalan yang dikemukakan terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu bahagian A mengenai latar belakang responden, kemudian bahagian B iaitu merangkumi kefahaman mahasiswa mengenai kepentingan ilmu tarikh hadis, dan bahagian C merangkumi punca tidak melaksanakan proses tarikh hadis. Yang manakala data sekunder pula ialah kajian perpustakaan, merupakan data sekunder saya dalam kajian perpustakaan ini. Pekaji akan memperoleh maklumat melalui kajian kepustakaan atau kajian dokumen dan artikel, iaitu ilmiah, jurnal-jurnal, tesis, dan melibatkan pengumpulan data sekunder yang meliputi pengutipan dan pengkajian teori, data dan informasi dari berbagai bentuk seperti internet dan media cetak. Manakala bagi kaedah analisis data dalam metod kajian ini, kaedah analisis yang pekaji gunakan adalah kaedah analisis tekstual dengan menganalisis data yang diperoleh hasil daripada maklumat dari soal selidik, pemerhatian dan dokumentasi yang berkaitan dengan kepentingan mempelajari ilmu tarikh hadis, iaitu dengan menggunakan SPSS, iaitu Statistical Package for the Social Science, dan juga metod induktif, iaitu satu proses berfikir untuk menganalisis data, iaitu dengan cara pembuktian dari hal-hal yang bersifat khusus untuk dirumuskan sebagai satu yang bersifat umum yang dinyatakan dalam bab 2 melalui soal selidik yang diedarkan. Jadi seterusnya adalah dapatan kajian saya, di mana saya akan membuat kesimpulan menyeluruh, kesimpulan antara pernyataan dalam borang soal selidik saya. Jadi pernyataan yang pertama ialah tarikh hadis adalah satu proses untuk mengeluarkan sanad hadis. Majoriti sangat setuju dan setuju seramai 96 orang, dan tidak pasti 3 orang, sangat tidak setuju dan tidak setuju seorang. Pernyataan kedua adalah tujuan takhrij untuk mengetahui sumber sebuah hadis dan martabatnya sama ada diterima atau ditolak. Seramai 94 orang yang sangat setuju dan setuju, dan 3 orang tidak pasti, dan 3 orang juga tidak setuju dan sangat tidak setuju dan tidak setuju. Pernyataan ketiga adalah takhrij hadis dapat mengetahui sumber-sumber sunnah.
Seramai 92 orang memberi jawapan sangat setuju dan setuju. Tidak pasti seramai 8 orang, dan tidak ada yang sangat tidak setuju dan tidak setuju. Pernyataan keempat, melalui takhris hadis, kedudukan sesebuah hadis dapat ditingkatkan. Sangat setuju dan setuju seramai 91 orang, dan tidak pasti seramai 6 orang, dan sangat tidak setuju dan tidak setuju seramai 3 orang. Pernyataan yang kelima, iaitu nama sebenar perawi boleh diketahui melalui takhris hadis. Seramai 97 orang sangat setuju dan setuju, dan 3 orang tidak pasti, dan tiada sangat setuju dan tidak setuju. Pernyataan keenam, iaitu riwayat yang banyak dapat diketahui melalui sumber takhris hadis. Seramai 99 orang yang sangat setuju dan seorang tidak pasti. Pernyataan ketujuh, bagi menjelaskan kekurangan sesebuah hadis, proses takhris hadis perlulah dilakukan. Dan ianya juga seramai 99 orang sangat setuju dan setuju, dan seorang tidak pasti. Pernyataan ke-8, proses takhris hadis dapat membongkar keraguan dan kesalahan perawi. Seramai 88 orang sangat setuju dan setuju, tidak pasti seramai 10 orang, dan sangat tidak setuju dan tidak setuju seramai 2 orang. Bagi pernyataan 9 pula ialah untuk mengetahui kedudukan sesebuah sanad, dan takhris hadis pula perlu mengikut cara setiap tarik. Seramai 88 orang juga yang sangat setuju dan setuju, manakala tidak setuju 9 orang, dan sangat tidak setuju dan tidak setuju seramai 3 orang. Bagi pernyataan yang ke-10, iaitu pengukuhan latihan menerusi bengkel atau seminar dapat meningkatkan pengetahuan mengenai ilmu takhris hadis. Seramai 95 orang sangat setuju dan tidak setuju, sangat setuju dan setuju, dan seramai 5 orang tidak pasti, tiada yang sangat tidak setuju dan tidak setuju. Manakala bagi pernyataan yang ke-11, penguasaan bahasa Arab dapat membantu pentahriz memahami hadis. Penguasaan bahasa Arab dapat membantu pentahriz memahami hadis sesebuah kitab. Seramai 99 orang sangat setuju dan seorang tidak pasti. Manakala bagi pernyataan ke-12, mempunyai pengetahuan berkaitan status hadis, membantu dalam pelaksanaan takhris hadis. Seramai 97 orang sangat setuju dan 3 orang tidak pasti. Seterusnya, pernyataan yang ke-13 ialah mempunyai pengetahuan berkaitan kitab-kitab hadis, memudahkan pentahriz semasa melakukan takhris hadis. Seramai 97 orang sangat setuju dan setuju, manakala 3 orang tidak pasti. Pernyataan ke-14 pula ialah sebelum melakukan takhris hadis perlulah mempunyai pengetahuan berkaitan metodologi takhris hadis. 94 orang sangat setuju dan tidak setuju, sangat setuju dan setuju, 6 orang yang tidak pasti, tiada yang sangat tidak setuju dan tidak setuju. Kalau bagi pernyataan yang ke-15, sikap tidak serius dalam menuntut ilmu hadis, 87 orang sangat setuju dan setuju, 6 orang tidak pasti, 7 orang sangat tidak setuju dan tidak setuju. Pernyataan yang ke-16, tidak memahami teknik takhris hadis, 90 orang sangat setuju dan setuju, 91 orang sangat setuju dan tidak setuju, 4 orang tidak pasti. Manakala sangat tidak setuju dan tidak setuju, 5 orang. Pernyataan yang ke-17, tidak mengambil berat kepentingan takhris hadis, seramai 89 orang
yang sangat setuju dan setuju, 6 orang tidak pasti, 5 orang juga sangat tidak setuju dan tidak setuju. Yang ke-18, kekurangan kitab dan bahan rujukan. Seramai 78 orang menyatakan sangat setuju dan setuju, manakala tidak pasti seramai 12 orang, dan 10 orang sangat tidak setuju dan tidak setuju. Kenyataan yang ke-19 ialah kurang pengetahuan ilmu bahasa Arab. Seramai 89 orang seramai 89 orang setuju dengan pernyataan tersebut, dan 7 orang tidak pasti dan 4 orang sangat tidak setuju dan tidak setuju. Manakala pernyataan yang terakhir iaitu tidak mengambil canang kitab-kitab yang dipakai bagi setiap metode takhrij. Seramai 89 orang sangat setuju dan 7 orang tidak pasti dan 4 orang sangat tidak setuju dan tidak setuju. Bagi rumusan kajian ini pula adalah mengkaji, mengharap agar hasil daripada kajian ini antaranya dapat menyumbang kepada individu dan masyarakat, khususnya pelajar di institut pengajian tinggi berkaitan kepentingan mempelajari ilmu takhrij hadis ini serta berkaitannya. Selain itu juga, kajian ini berharap dapat memberi sedikit sebanyak pengetahuan dan kefahaman kepada mahasiswa berkaitan ilmu takhrij hadis agar dapat membantu mereka untuk melakukan takhrij hadis tanpa sebarang masalah. Di samping itu juga, pekaji juga boleh menjadikan kajian ini sebagai sumber rujukan. Pekaji lain boleh juga menggunakan kajian ini sebagai rujukan untuk meneruskan kajian lanjut berkaitan kepentingan ilmu takhrij hadis. Seterusnya, pekaji juga berharap agar kajian ini dapat dijadikan secara khusus kepada bentuk pendidikan yang perlu dilaksanakan oleh umat Islam. Oleh itu, pengkaji amatlah menyokong jika ilmu takhrij hadis ini dapat diketengahkan oleh pekaji lain agar kajian ini dapat memberi kefahaman kepada mahasiswa pada masa akan datang. Manakala bagi cadangan pula adalah yang pertamanya kepada pihak universiti maupun pihak institut pengajian tinggi perlulah mengambil berat mengenai ilmu takhrij hadis ini. Hal ini kerana sesetengah perpustakaan bagi universiti-universiti ataupun institut pengajian tinggi perlulah menyediakan kitab-kitab atau bahan rujukan yang mencukupi untuk pelajar. Sesetengah pelajar tidak dapat melaksanakan proses takhrij hadis ini dengan tidak dapat melaksanakan proses takhrij hadis ini dengan sempurna adalah kerana kekurangan bahan rujukan dan kitab-kitab mereka. Maka pihak yang terlibat perlulah menambah baikan pada setiap perkara yang berkaitan dengan ilmu takhrij hadis. Yang kedua pula adalah bagi media cetak juga perlu memainkan peranan yang penting dalam memberi kesedaran kepada mahasiswa dan masyarakat tentang kepentingan ilmu takhrij hadis ini, kerana pengaruh media cetak itu amatlah besar ke seluruh dunia bagi menyampaikan isu-isu serta maklumat-maklumat yang berkaitan. Jadi yang terakhir adalah pada pihak individu sendiri, iaitu mahasiswa ataupun pelajar-pelajar yang mengambil subjek takhrij hadis, memberi perhatian dengan sepenuhnya dalam melakukan proses takhrij hadis. Hal ini kerana takhrij hadis ini, ilmu takhrij hadis ini tidak dipelajari oleh semua orang. Maka perkara yang perlu ada bagi mereka yang ingin menutur bicara hadis, sama ada melalui lisan maupun tulisan, adalah pengetahuan tentang ilmu bagaimana mentakhrij hadis itu sendiri. Setakat ini saja pembentangan saya pada hari ini mengenai serba sedikit tentang kajian saya, iaitu kepentingan mempelajari ilmu takhrij hadis.
Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.